Hai, bertemu kita lagi dalam video pengajaran dan pembelajaran bab 3 konflik dunia pendudukan Jepun bahagian 3 yaitu 3.5 dan 3.6. 3.5 faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Dalam unit 3.5 ini, murid-murid akan mempelajari faktor kedatangan Jepun ke negara kita, yaitu tentang eksploitasi sumber bahan mentah, kepentingan strategik ketenteraan, serangan Jepun terhadap negara kita, dan dalam aspek serangan di Tanah Melayu dan Singapura, serangan di Sabah dan juga di Sarawak. Baik, serangan Jepun di Tanah Melayu bermula pada 8 Disember 1941, manakala di Sabah dan Sarawak pula bermula pada sekitar tahun 16 September 1941 ya. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu. Yang ni cikgu sudah terangkan dalam video cikgu sebelum ni ya, bentuk sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu. Dan Jepun telah menggunakan propaganda untuk menanamkan semangat anti penjajah barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia dengan menggunakan propaganda seperti semangat Asia dan juga Asia untuk orang Asia. Terdapat beberapa faktor kedatangan Jepun di negara kita, yaitu yang pertama untuk tujuan mengeksploitasi bahan mentah. Okey, Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah ya di negara kita untuk tujuan keperluan perindustrian, ekoran pembaharuan yang dilakukan oleh Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dan getah di dunia selain daripada menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan juga bauksit. Sasaran utama Jepun adalah di Sarawak untuk mendapatkan sumber minyak di Miri dan juga Lutong. Dan ini yang cikgu cakap tadi itulah eksploitasi di sumber bahan mentah di Tanah Melayu seperti yang inilah Jepun perlukan biji timah, getah emas, biji besi, arang batu dan juga bauksit. Faktor seterusnya adalah kepentingan strategik ketenteraan, yang mana kedudukan strategik di negara kita ini sesuai untuk ketenteraan Jepun, terutamanya di hujung semenanjung Tanah Melayu, yang iaitu Singapura yang terletak di pangkalan tentera laut British. Ia penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera, dan juga penguasaan Pulau Borneo penting untuk penaklukan Pulau Jawa. Seterusnya adalah peta kemarahan tentera Jepun menguasai Tanah Melayu dan Singapura. Mari kita lihat peta tersebut. Okey. Kalau kita lihat peta ini, di sini ya, tentera Jepun mendarat di Thailand, memasuki Kedah, kemudian berpecah kepada dua pasukan untuk marah ke selatan, kemudian satu pasukan ke Pulau Pinang dan meneruskan kemarahan melalui pesisiran pantai barat. Sepasukan lagi mengikuti jalan darat menuju bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Kemudian tentera Jepun mendarat di Kota Baharu dan kemudian marah ke selatan, mengikut jalan darat di negeri pantai timur.
kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat Jepun, tetapi ditenggelamkan di perairan Kuantan. Berikutnya adalah peta kemarahan tentera Jepun menguasai di Sabah dan Sarawak. Kalau tadi tu di Semenanjungnya, Semenanjung Tanah Melayu, yang sekarang ni pula adalah di Sabah dan juga di Sarawak. Baik, tentera Jepun berlepas dari Teluk Cam Ranh, Vietnam dan mendarat di Miri. Kemudian sepasukan tentera Jepun menduduki Kuching dan juga Sibu. Sepasukan tentera Jepun marah ke Sabah melalui Labuan dan menduduki bandar utama di Sabah. Seterusnya pendudukan Jepun di Sandakan melengkapkan serangan Jepun di Sabah. Okay, berikut kemarahan tentera Jepun di Sabah dan juga di Sarawak. 3.6 dasar pendudukan Jepun di negara kita. Jadi apakah bentuk-bentuk dasar pendudukan Jepun di negara kita? Cikgu akan terangkan satu per satu supaya murid-murid dapat memahami bentuk dasar pendudukan Jepun di negara kita ya. Yang pertama, pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun ini telah memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu, yang mana di peringkat awal Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Dan pada tahun 1944, Tanah Melayu dan Sumatera telah ditadbir secara berasingan. Sebab apa ditadbir secara berasingan? Kerana wujud perbezaan politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Dan Sumatera di bawah tentera Jepun ke-25 berpusat di Bukit Tinggi Sumatera, manakala Tanah Melayu pula di bawah tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak, manakala Sarawak dan Sabah dan Brunei pula digabungkan dalam satu unit pentadbiran yang dinamakan sebagai Kita Borneo. Bukan alang-alang dia punya nama kan, Kita Borneo. Jadi ketua dia adalah Gabinor General di bawah tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Okey, pentadbiran tentera Jepun. Pentadbiran Thailandnya meliputi Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Di Singapura, Sionanto, Pulau Cahaya Selatan, Tanah Melayu, Malai Baru atau Melayu Baru. Pernah dengar kan ni? Kempetai. Kempetai pernah dengar? Okey, Kempetai ini ialah pasukan polis tentera. Okey, pasukan polis tentera yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Dan pasukan ini ganas dan kejam, menyeksa dan membunuh siapa saja yang disyaki anti Jepun. Seterusnya, dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan juga adat Melayu. Selain itu, Raja Melayu juga diberikan pencen dan sebagai sultan di negeri masing-masing, tapi masih lagi di bawah pengawasan Gabinor Jepun. Dan pengiktirafan semasa persidangan Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura juga masih lagi telah dilaksanakan pada 1943. Dasar terhadap kepimpinan tempatan. Peluang kenaikan
pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman telah merupakan salah satu dasar pentadbiran Jepun terhadap kepimpinan tempatan. Langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan juga untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Dan Jepun juga telah menubuhkan institut latihan pemimpin-pemimpin muda atau Kowakurenjo. Tujuan dia untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Dan pelatih Kowakurenjo ini merupakan lulusan institut latihan diberikan jawatan dalam pentadbiran kerajaan, dan Kowakurenjo ini ditubuhkan di Singapura, di Melaka dan juga di Pulau Pinang. Ini yang cikgu terangkan tadi lah. Okay. Jom ingat fakta dasar pentadbiran. Ini cara untuk kamu ingat fakta dasar pentadbiran Jepun. Yang tadi tu cikgu cakap tadi, dasar terhadap Raja Melayu, pentadbiran tentera Jepun, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Jadi cara menghafal, Raja, tadbir, pemimpin tempatan. Okey, begitu cara hafal dia supaya murid-murid dapat hafal ini fakta dengan baik. Kita teruskan. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dalam aspek ekonomi. Tadi dasar pentadbiran, sekarang pula adalah dasar ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Jepun adalah Jepun telah melaksanakan satu sistem ekonomi kawalan dengan cara memperkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun, yang mana di bawah rancangan pengeluaran 5 tahun ini bertujuan untuk membangunkan industri tempatan atau penggunaan optimum peralatan dan kemudahan sedia ada, dan pengenalan jawatan kuasa penyelidikan bahan yang bertujuan untuk mengawal selia pelupusan barangan atau penyelidikan mata wang Jepun menggantikan mata wang British. Mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang, ya. Wang pokok pisang. Mata wang ini dicetak tanpa kawalan hingga menyebabkan berlakunya inflasi. Inflasi ini berlaku kerana terlalu banyak wang tapi kurang barangan di pasaran. Tidak boleh juga begitu, kan. Mata wang juga perlu dikawal selari dengan keperluan barangan yang dijual di pasaran lah. Tidak boleh suka-suka hati sejak cetak itu wang. Nanti jadi macam Jepun ni lah, mata wang Jepun ni, wang pokok pisang, kan. Jadi jom ingat fakta lagi. Tadi fakta dasar pentadbiran. Sekarang fakta dasar ekonomi. Bagaimana mau ingat? Wang Jepun kawal keluar 5 bahan. Wang Jepun keluar 5 bahan. Itu bagi mata wang Jepun menggantikan mata wang British, melaksanakan sistem ekonomi kawalan, pengenalan rancangan pengeluaran 5 tahun, dan pengenalan jawatan kuasa penyelidikan bahan. Bagaimana pula dengan dasar sosial yang diperkenalkan oleh Jepun di negara kita? Baik, dari segi pendidikan, Jepun menutup sekolah Inggeris dan juga sekolah Cina, dan bangunan sekolah yang digunakan untuk pentadbiran tentera Jepun. Kemudian sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk semangat Hoku Ichiyo. Haku Ichiyo. Dan Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia. Seterusnya, sikap Jepun terhadap agama. Tentera Jepun masih lagi menghormati agama Islam dan adat Melayu. Tidak campur tangan untuk tujuan dia supaya untuk mengelakkan penentangan di kalangan orang Melayu.
Dan kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama juga masih diteruskan. Majlis Agama Negeri juga dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan juga di Kuala Kangsar. Layanan Jepun terhadap penduduk pula, orang Melayu ini dilayan baik untuk mendapatkan sokongan masyarakat peribumi. Orang India pula, penubuhan tentera kebangsaan pimpinan Subhas Chandra Bose dilayan baik untuk mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai India. Kemudian orang Cina dilayan kejam kerana permusuhan semasa perang China-Jepun, yang mana orang Cina dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka semasa perang China-Jepun. Okey, ini cara ingat fakta untuk dasar sosial, iaitu agama, didik, makan, duduk. Agama, didik, makan, duduk. Sikap Jepun terhadap agama, pendidikan, satuan dan penghasilan makanan, layanan terhadap penduduk. Okey, begini cara ingat ya, supaya mudah untuk murid faham, kemudian ingat fakta. Okey, sebagai kesimpulannya, penutup, dasar pendudukan Jepun meninggalkan kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat, dan penduduk memperolehi keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman Jepun. Dan seterusnya, mencetuskan penentangan rakyat, dan kita akan sambung semula bab ini dalam unit 3.7, iaitu perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun dalam video cikgu yang seterusnya. Okey, jadi sebagai latihan pengukuhan, hari ini cikgu juga ada sediakan latihan untuk murid-murid. Jadi cikgu mau murid-murid siapkan baca dan siapkan semua jawapan boleh diperolehi daripada buku teks seperti yang dinyatakan dalam muka surat, setiap muka surat dalam latihan yang diberikannya. Okay, contoh kegiatan anti-Jepun turut digerakkan secara individu seperti penentangan Gorchansing dan Sibil Katigaso. Nyatakan tindakan yang telah dilakukan oleh satu Gorchansing dan Sibil Katigaso. Okay, ada dinyatakan muka surat berapa di sana ya? 76, muka surat 76. C. B. Jelaskan tindakan yang telah diambil oleh tentera Jepun terhadap mereka. Kan ada dinyatakan muka surat dia juga. Terangkan nilai yang boleh dicontohi daripada perjuangan tokoh-tokoh tersebut. Nilai, dia minta nilai yang patut dicontohi. Okay, jadi sekian saja video pengajaran dan pembelajaran cikgu untuk bahagian 3 bab 4 tingkatan 4 bagi unit 3.5 dengan unit 3.6. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih semua. Bye-bye.